رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحسن صعب سهلا إن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang mulia dan dihormati, alhamdulillah. Sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam sebaik-baik majlis, yaitu majlis perhimpunan zikir yang kata sebahagian ulama majlis perhimpunan zikir itu termasuklah dengan majlis zikir sebagaimana yang kita maklum diucapkan dengan tasbih, tahmid, tahlil, ataupun juga dikira majlis zikir dengan majlis tadarus Al-Quran, juga dikira majlis zikri, dan juga termasuk majlis zikir seumpama wirid-wirid selepas sembahyang. Kita wirid sama-sama, tunggu sama-sama. Dan juga termasuk majlis zikir dengan kata majlis tahlil. Kita sama-sama membaca dengan beberapa potong ayat Al-Quran, dengan sebahagian bacaan selawat, kemudian dengan tahlil la ilaha illallah. Juga termasuk majlis zikir, majlis yang membicarakan mengenai halal haram, yang membicarakan mengenai sembahyang, puasa, zakat, nikah, kahwin, jual beli, amar ma'ruf, nahi munkar, segala-gala yang berkaitan dengan agama. Di saat kita berhimpun dan menyebut, maka ia sebahagian daripada majlis zikir. Oleh yang demikian, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Azkar, sesungguhnya duduk di dalam majlis zikir itu yustahabbu, adalah satu perkara sunat. Duduk semata-mata duduk di dalam majlis zikir, mana-mana majlis termasuk dengan majlis ilmu, duduk sahaja dah dikira satu amalan sunat. Oleh yang demikian, tidak ada hak untuk kita nak halau seseorang keluar
daripada majlis zikir. Sebab ketika itu kita telah menghalau dia daripada majlis ataupun melakukan satu perkara sunat. Duduk, tak cerita lagi mata dia memandang, telinga dia mendengar, ataupun mulut dia sedang menyebut-nyebut Allah. Itu tak cerita lagi, duduk dah satu amalan sunat. Kata dengan Al-Imam An-Nawawi, cukup aku bawakan dengan satu dalil, cukup dah. Dalil mana? Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilaqatid dzikri atau kama qala. Kata Nabi, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu berhenti. Kata Imam Nawawi, cukup dah. Cukup dah, tak perlu hujah lain dah. Semata-mata duduk dalam suatu majlis, Nabi kata kalau kamu lalu taman syurga, berhenti. Duduk dalam dia. Dah Nabi suruh duduk, kita duduk. Dah jadi satu kebajikan sunat. Lalu tanya sahabat, apakah taman syurga wahai Rasulullah? Jawab dengan Nabi, majlis perhimpunan zikir. Yang zikir tadi, sebagaimana pecahan pandangan ulama, macam-macam keadaan sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi. Oleh sebab tu, tiba-tiba ada yang tidur di dalam majlis zikir atau majlis ilmu. Apa kita nak buat? Kalau ada yang tidur, jangan marah. Yang pertama, dari dia dah datang dah. Yang pertama, masalah adab dia tu, kalau tiap-tiap hari mari tidur tu cerita lain. 5 waktu dia ni tidur, 5 waktu ada tidur. Jadi kita tanya dia, kenapa kamu tidur kat surau? Dia pun kata, sebenarnya kat rumah aku tak ada aircon, kat surau ada aircon. Dia jawab macam tu, mu balik rumah, tidur kat rumahmu, sedap lagi, ada tilam, ada bantal. Tetapi kalau dia kata, dah aku penat pun marilah, paling tidak walaupun telinga tidak mendengar, masih aku berada di dalam perhimpunan sebaik-baik majlis, dapat pahala. Kalau aku kat rumah tidur juga, tak apalah kat sini, dah letih sangat aku tidur, tetapi paling tidak dapat pahala. Kita nak halau dia keluar, jangan. Lebih-lebih lagi kalau masjid. Kalau masjid, kenapa? Paling tidak kalau diniatkan iktikaf, dah satu pahala sunat yang lain pula. Siapa kita yang hendak halau dia sekira-kira? Kita tak berhak. Melainkan kalau kita tak suka telatah dia, kita tegur. Kalau boleh, jangan tidur. Tetapi kalau terlalu letih, itu bukan kehendak kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau dengan keadaan cara duduk dan sebagainya, yang tu pilihan kita. Kita memilih cara duduk yang elok ataupun tidak elok, manakala mengantuk ataupun tidak, itu bukan pilihan kita. Itu perkara yang mengerasi ke atas kita. Bila datang mengantuk, tak dapat nak elak lah. Kadang-kadang naik motosikal pun masuk dalam longkang. Sebab apa? Tidur tengok motor. Tidur. Nak mengantuk, nak buat macam mana? Orang yang tak pernah lalui tak tahu. Saya pernah lelak masa bawa motor ni. Cuma tak masuk parit, alhamdulillah. Allahu Akbar. Begitulah lepas sembahyang pun sama. Imam berwiri, kita rasa tak layak kau. Ada orang tak layak berwiri, tak munasabah dah. Cerita dia malah lah. Nak kata tak layak tu tak munasabah. Malah nak berwiri, malah nak baca wirid malam. Paling tidak duduk dahulu. Dia duduk aja. Duduk saja. Nak tidur pula. Tidur pula. Tak ada tidur dah. Lepas payah tidur pula. Dia duduk tunggu saja. Mulut malah berwirid. Kenapa kamu tunggu kat dalam ni? Dah kamu malas berwirid, tunggu kat luar.
Tidak, aku malah berwiri pun aku ambil satu kelebihan lain. Satu lagi apa dia? Duduk dalam majlis zikir. Aku ambil dari situ. Ma la yadruku kulluhu la yatruku kulluh. Perkara yang kamu tak dapat semua, jangan tinggalkan kesemuanya. Paling tidak dapat lagi kebajikan. Nah, kalau aku duduk atas pelana motosikal tu nak tunggu imam habis zikir doa tak kurang 20 tahun. Dah habis dapat benda lain pula. Lebih baik aku duduk dalam majlis perhimpunan zikir. Nah, mana-mana majlis tahlil ke apa ke, jangan mudah-mudah kita pandang serong. Dia berada di dalam majlis zikir dah satu kebaikan, walaupun bukan untuk kita tetapi untuk dia. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدار الأمين. وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة زائدة. ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل، فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل. Dan didapatkan dengan rokok. Baik, sambungan syarat mendapat rakaat bersama dengan imam. Syarat dia yang pertama, makmum yang masbuk, makmum yang kelewatan, makmum yang tidak berkesempatan menghabiskan bacaan Fatihah di saat imam sedang qiyam. Tak sempat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Allahu Akbar, tak sempat nak habis. Dia takbir terus dia baca Fatihah tetapi tak berkesempatan nak habiskan Fatihah. Sedangkan Fatihah yang dibaca tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Masih tidak berkesempatan separuh Fatihah ataupun satu ayat Fatihah, ataupun tak sempat nak baca Fatihah, ataupun baru 5 ayat Fatihah tak sempat nak habis, imam Allahu Akbar. Jadi makmum tadi tak dapat lagi rakaat tersebut, melainkan yang pertama bitakbiratul ihram, dengan takbiratul ihram dia dah takbir. Dan yang kedua dia mendapatkan rokok yang dikira. Rokok yang dikira bagi imam. Kalau dia sempat rokok, imam rokok, dia Allahu Akbar terus rokok. Rokok tadi rokok yang dikira di sisi syarak. Ada sebahagian rakaat tak dikira, seumpama rakaat bagi rakaat yang kedua pada sembahyang sunat gerhana. Sembahyang sunat gerhana ni dia ada 2 qiyam, 2 rakaat setiap rakaat. Jadi 2 rakaat tu dia ada 4 qiyam dan 4 rakaat. Imam dah baca dah dengan Fatihah dan surah, imam rakaat kali pertama. Kemudian imam bangun pula, baru kita sampai. Lalu kita pun Allah Akbar berimamkan dengan dia. Lalu dia pun rakaat. Tak sempat habis Fatihah dia rakaat, kita pun rakaat. Sempat tamat nina, kita tak dapat dah rakaat. Tak dapat sebab ini adalah rakaat tambahan, bukan rakaat yang hakiki. Yang hakiki mana? Yang mula-mula tadi. Yang ni sunat lah, yang kedua. Kalau dia rakaat sekalipun tetap sah dengan sembahyang sunat gerhana.
ataupun seumpama rokok imam yang berhadas. Wa huwa karuku'i muhdisin, imam yang berhadas. Imam rokok Allahu Akbar, kita pun baru sampai Allahu Akbar terus rokok. Sampai je kita rokok, sedang elok rokok, syuk, imam bagi sebiji, imam terkentuk. Tak masalah, kita pun rasa angin apa ni kira-kira dah laju sangat, bunyi tak ada mana. Baik, rupa-rupanya ni imam dah terbatal, bau memang bau tak di syak apa-apa lagi, diyakini bau tersebut bukan bau benda lain, dan ketika tu imam pun keluar, memang imam dah batal. Dan kita rokok tadi sempat tak tamak ninah. Imam rokok, kita turun rokok, dia kentut, tak sempat tamak ninah, tak dapat rakaat. Tetapi kalau kita rokok dengan dia sempat Subhana Rabbiyal Azim, sempat sekali Subhana Rabbiyal Azim, baru dia lepas, tak dapat rakaat tersebut. Kita nak baca duduk gitu dah dia duduk kita, tunggu kita dapat rakaat. Alah bagus ya imam tu lah. Baik, tu rokok berhadas. Jadi kena tahu juga, kita rokok tu aku dapat rakaat apa tidak. Tadi imam dah kentut, tetapi aku rokok. Sekarang rokok kamu tu sebelum imam kentut, dah kamu sempat tamak ninah ataupun tidak. Tak pernah lagi sembahyang di belakang imam yang berkentut lah. Allahu Akbar. Kuasa Allah lah kita kira. Nah, kalau orang sembahyang seorang pernah kentut kan, masa rokok, masa sujud pernah kentut, tapi imam macam tak pernah kan. Tak seolah-olah kat situ Allah jaga dia. Seolah-olah. Wa in qassara al-ma'mum, sekalipun makmum meringkaskan dan tidak takbir melainkan imam tu rakaat. Boleh tak Ustaz? Dia tunggu imam rakaat, dia duduk rehat. Imam pun habis dah Allahu Akbar, dia baru bangun, Allahu Akbar, baru rakaat. Dia tunggu. Nah, kenapa? Dia kata nak ambil untung lah, dia kata. Nak, sebab kalau berdiri dengan imam lama rugi, jadi nak ambil untung. Ni ada biasanya sembahyang terawih, bukan kat Subang ni, kat kampung sana tu. Sebahagian orang kampung ada yang malah dia tunggu imam habis rokok baru takbir. Sah tak sembahyang dia? Dia jadi makmum muafiq atau masbuk, imam rokok baru takbir, sedangkan dia dah lama datang. Ya, dia tetap jadi makmum masbuk. Macam mana dia nak dapatkan rakaat? Takbiratul ihram, kemudian rakaat, dan pastikan orang yang rakaat tadi dia dapat tamakninah bersama imam. Tuan-tuan pun sama. Apabila tuan-tuan ketinggalan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam rakaat, Allahu Akbar, kita terus rakaat. Kita apa? Allah Akbar. Walaupun kita terus rakaat, kena ingat belum tentu kamu dapat rakaat tersebut. Sebab apa? Kalau kita rakaat Allahu Akbar, tak sempat nak sebut sebab imam dah Sami Allahu liman hamidah, berarti kita tak sempat tamak nina. Maka rakaat tersebut tak dikira untuk kita sebagai makmum. Kalau ragu-ragu, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, aku tadi sempat tamak ninah ataupun tidak? Kalau ragu-ragu macam mana pula? Sempat ke tak? Kira sempat. Tak boleh macam tu. Tak boleh nak ambil untung sikap macam tu. Nak kira, aku sempat ke tak? Sempat ke tak? Maka jangan lama masa syak tersebut. Apabila kita ragu-ragu sempat ataupun tidak, nak ambil mana? Nak ambil, kita akan ambil yang mula-mula. Apa dia? Yang mula-mula kita tak sempat.
Mula imam rokok, kita berdiri, kita asalnya sepak tak lagi. Kita rokok, apabila rokok kita ragu-ragu, sempat tamak ninah ataupun tidak. Al-syakku al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak hilang dengan syak. Wasaka dengan ragu-ragu. Yakin mana? Yakin awal-awal dapat tak? Tak dapat. Sekarang yang kita ragu-ragu, dapat ataupun tidak. Maka dapat ataupun tidak diketepikan, kita ambil yang kita yakin. Apa dia? Tak dapat. Faham tak? Faham tak? Tanya Haji seorang, mewakili semua. Kalau kata tak faham, semua tak faham ni. Tak apa, kita cerita sekali lagi. Kat mana tadi? Baik. Tamak ninah tu apa Ustaz? Tamak ninah tu apa? Bagus satu salah. Mungkin ada orang lain pun tidak memahami apa dia tamak ninah. Tamak ninah ni maksud dia tenang. Kalau kita tengok, oh bagus dia ni, ada tamak ninah lah. Maksudnya kalau perangai dia comel, tak terbola, beralus, taklah gopo-gapo, tak gelojo. Kita panggil ada tamak. Tamak ninah maksud dia tenang. Apa tenang? Tenang ni maksudnya kalau kita sembahyang, setiap rukun wajib disertakan tamak ninah. Rokok dan tamak ninah iktidal dan tamak ninah sujud dan tamak ninah. Maksud dia rukun sembahyang rokok dan tamak ninah maksudnya berhenti sekejap. Nampak tenang, Allahu Akbar. Nampak sempadan antara rokok dengan iktidal. Kalau Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tak nampak sempadan tempat dia berhenti. Jadi tamak ninah ni sempadan. Apabila ada tamak ninah berarti ada tenang. Allahu Akbar, ada tenang kat situ. Subhana rabbiyal azim ya bani. Walaupun sekali dah nampak dah dia berhenti dahulu tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dengan Rabbana lakal hamd cukup dah kadar masa tu menjadikan seseorang tu ada tamak ninah. Sebahagian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd tu gerak turun dah. Allah Akbar. Yang ni tidak ada tamak ninah. Jadi makmum nombor satu, dia mesti takbiratul ihram. Nombor dua, apabila takbiratul ihram imam dah rakaat, sekarang dia yakin tak dia dapat tamak ninah? Tak yakin lagi sebab tak sampai lagi. Dia pun tak rakaat lagi. Nak yakin macam mana? Yang dia yakin sekarang aku tak dapat tamak ninah bersama imam di dalam rakaat. Sekarang dia pun turun rakaat, baru sebut sikit subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Tak disempat dak tamak ninah. Maksudnya tenang sekejap. Imam rakaat, sempat dak aku rakaat, aku berhenti, imam pun berhenti. Bukan aku berhenti, imam dah bergerak, iktidal. Jadi kita ragu-ragu kat situ. Sempat tak berhenti sama-sama bersama imam dalam rakaat? Kalau kita ragu-ragu, kita ambil yang asal. Yang asalnya tak sempat. Sebab apa tak sempat? Sebab kita berdiri. Kita masih berdiri imam rakaat. Ini dibicara dalam masalah masbuk. Kalau muafiq tak ada masalah, tak sempat pun, asalkan jangan ketinggalan lebih daripada 2 rukun fi'li. Itu kalau muafiq. Kalau masbuk mesti diyakini sampai tamak ninah. Kalau tak yakin, kamu tidak dikira dapat tamak ninah, maka kamu perlu tambah 1 rakaat. wa huwa bulughu rahataihi rukbataihi yaqina, yaitu sekurang-kurang rokok
sekira-kira makmum tadi sempat yatma'inna, sempat tenang bersama dengan imam sebelum imam bangun iktidal daripada sekurang-kurang rakaat. Makmum Allahu Akbar, kira-kira kita sempat kadar subhanallah 3 saat lah kita kata. Nah, qada tamakninah ni 3 saat lah lebih kurang kita kata. Jadi sepat 3 saat itu 2 saat. Saat ketiga imam sami Allah tetapi masih dalam keadaan rakaat. Liman hamidah baru lepas hak sempadan rakaat, maka kita masih dikira mendapat tamakninah ketika imam sedang rakaat. Saya perhatikan benda ni ramai orang tak ambil berat mengenai rakaat bersama imam dan dapatkan tamakninah. Sangat ramai. Sebagaimana saya pernah sebut sebelum ni, muwafiq masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat makmum. Pada tiap-tiap rakaat bagi makmum, sebab bagi imam tidak ada hukum muwafiq masbuk. Muwafiq masbuk ni bagi makmum sahaja. Jangan pula kita kata imam pun ada muwafiq masbuk juga. Ayat ni memang jauh sangat lah dengan agama kita kata. Kalau imam masbuk, imam tak boleh habiskan Fatihah. Separuh je. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Imam rakaat dah. Dia untuk makmum. Apabila masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat, berarti rakaat makmum. Walaupun dia rakaat ketiga, walaupun dia rakaat keempat, yang kebanyakan difahami oleh kebanyakan kita, masbuk boleh berlaku pada rakaat yang mula-mula dia masuk sembahyang. Hakikatnya dalam kitab Muniyatul Musalli sebut boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kita ingatkan mula-mula masuk ya. Imam sudah sembahyang, kita pun masuk. Allahu Akbar. Sama ada mungkin aku muwafiq, mungkin masbuk. Kalau tak sempat habis Fatihah, imam rakaat, aku masbuk, perlu terus rakaat. Rakaat kedua muwafiq dah. Rakaat ketiga muwafiq dah. Rakaat keempat muwafiq dah. Belum tentu dia boleh berlaku juga pada rakaat yang lain. Imam rakaat ketiga, makmum rakaat ketiga, tiba-tiba imam baca cepat yang akhirnya kita tak sempat nak habiskan Fatihah, kita juga dikira makmum masbuk. Imam rakaat, apa perlu buat? Jangan habiskan Fatihah tetapi terus rakaat. Allahu Akbar. Rakaat tak sempat tamakninah, berarti rakaat tersebut tidak dikira, kena tambah satu lagi. Kita masuk sama-sama semua dah rakaat pertama. Orang beri salam, kita bangun satu rakaat lagi. Orang sebelah pun subhanallah. Dia suruh kita duduk 5 dah tu, 5 dia kata. Tak kira berapa pun, aku lebih memahami tentang diri aku di dalam sembahyang. Boleh tanya tak Ustaz? Boleh. Ustaz kata tadi tak boleh lebih daripada 2 rukun. Kan? Tapi kalau imam tu cepat, salah ke kalau kita satu rukuk tu macam mana? Dia tak boleh, mana baru satu rukuk, dia baru rukuk tadi, baru satu. Jadi mana yang dia datangnya 2 tu? 2 untuk makmum muwafiq. Tadi kita bicara makmum masbuk. Makmum masbuk lain. 2 untuk makmum muwafiq. Contoh Allahu Akbar. Kita habis Fatihah, kita baca pertengahan habis, berarti kita muwafiq. Baik. Imam rakaat, kita baca surah pula. Contoh rakaat pertama sembahyang fardu zuhur. Rakaat pertama dan kedua ni bukan setakat imam sunat baca surah, makmum pun sunat baca surah.
Yang tak sunatnya sembahyang subuh, maghrib, isyak berjamaah, imam sahaja sunat, makmum tak sunat. Untuk sembahyang fardu zuhur atau asar, makmum tetap sunat baca surah walaupun dah habis Fatihah. Masa masih berbaki, imam masih belum rakaat, kita Fatihah telah selesai, tambah yang sunat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, panjang pula dia baca. Jangan surah pendek-pendek lah. Tak apalah, tak kira lah. Tak apa, wadduha la tawadduha walaili. Imam Allahu Akbar, imam rakaat, dia tak rakaat lagi. Dia duduk syok dengan surah dia baca. Nah, imam sami Allah liman hamidah, tak rakaat lagi. Tetapi kalau imam tidak, dia pun rakaat. Dia dapat rakaat tersebut sebab dia muwafiq makmum yang sempat habiskan Fatihah bersama imam ketika imam sedang qiyam. Tetapi kalau dia terus juga baca surah dan sebagainya, imam turun untuk sujud, dia tak bergerak lagi, batal sembahyang. Tidak boleh makmum tertinggal 2 rukun fi'li. Kalau masa berdiri itu makmum muwafiq. Kalau makmum masbuk pun, kalau kat pertengahan sembahyang pun tak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. Contoh, imam iktidal, kita pun iktidal. Imam baca doa kunut, kita baca doa kunut. Imam habis dah sallallahu alaihi wasallam, kita tambah lagi Allahumma ansur Islam wal muslimin. Apalah imam tak doa untuk Palestin, dia doa sendiri. Imam sujud, dia tak habis lagi doa. Imam duduk antara 2 sujud berapa dah? 2 rukun. Dia tak turun, imam dah turun sujud yang kedua, berarti dah lebih 2 rukun batasnya. Jangan lebih 2 rukun fi'li. Tetapi kalau imam duduk antara 2 sujud, dia sujud. Imam sujud, dia baru duduk antara 2 sujud. Imam qiyam, dia baru sujud. Tetap masih sah ikutan tersebut. Kadang-kadang imam baca cepat kan. Pernah tak kadang-kadang kan imam tu Allahu Akbar, kita pun turun Allah, sampai aja nak sebut subhan, baru subhan, imam dah Allahu Akbar, kita pun habislah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan keadaan tamakninah, tenang, tertib, elok. Kita apa? Nak baru saja nak bangun daripada sujud, imam dah Allahu Akbar, sujud semula. Kadang-kadang imam cepat, kita tak sempat nak kejar dia. Tak sempat. Tengok-tengok atas belakang dia tulis U-Bolt, Usain Bolt. Sebab laju pun. Dia minat Usain Bolt. Dia kasing je nama. Cuma saja letak atas belakang. Baik, si imam laju sangat. Kalau dah batal lebih pada 3 kan? Dia buat macam mana? Dia tidur ke? Dia bangun ke? Dia keluar ke? Baik, kalau kebetulan berlaku macam tu, tak berlaku, biasanya tak berlaku. Sebab apa? Dah kita habis dah Fatihah, nak buat apa lagi? Imam rokok lah kita. Mungkin sebab lalai, lupa dan sebagainya, akhirnya berlaku batal sembahyang kita. Apa perlu kita buat apabila batal? Sembahyang semula, takbir semula, tetap dalam shaf yang sama, Allahu Akbar, walaupun dah rakaat yang terakhir. Kita 1 rakaat, orang lain sudah dah 4 rakaat, kita tambah 3 lagi. Bila kita bangun 3 lagi, hak kat belakang ni salah, sokset. Berapa sembahyang ni? Pelat ni. Hari tu dia pergi umrah, singgah kat Iran. Sudahlah. Macam-macam. Bendanya dia lebih mengetahui, tak salah pun. Tak, begitu juga orang batas sembahyang. Ada orang tanya saya, kalau kita batal wudu kat tengah ni, kita nak buat macam mana? Saya kebetulan baca kitab, dalam kitab sebut harus kita mencarikan saf untuk keluar daripada tempat sembahyang. Jadi saya kata, kalau kita duduk saf depan ataupun saf tengah, tiba-tiba wuduk kita terbatal,
Apabila waktu terbatas, kita nak tunggu kat situ ke, tunggu orang selesai sembahyang. Tunggu orang selesai sembahyang, tak dapat sembahyang berjemaah lah kita. Jadi boleh kata ulama carikan saf atau pecahkan saf. Macam mana nak carikan saf? Kita lalu di tengah-tengah saf di belakang kita. Kita pusing ke belakang, tengok di antara dua bahu hulu tangan, lalu ada yang kata, kalau macam tu mengganggu orang sembahyang. Bukan masalah mengganggu, masalah perkara tersebut dibenarkan oleh syarak. Bukan masalah mengganggu. Kalau masalah mengganggu, seumpama kita sembahyang seorang, tiba-tiba mari orang lain, pak, tidakkah mengganggu? Ya, mengganggu. Tetapi dari segi hukum syarak kata cara nak ikut imam macam tu. Dah kalau kita kira orang sedang sembahyang pergi sentuh, ganggu dah. Nak kita sedang sembahyang tiba-tiba mari seorang, sentuh bau itu. Kenapa pula sentuh bau aku? Tapi kata orang dah tak payah sentuh kan. Sebab dia takbir kuat, cakap apa? Allahu Akbar. Tak payah sentuh. Baik, dia takbir kuat, Allahu Akbar. Macam mana kita nak tahu dia ikut kita? Ya sekarang ni biasa, tak tahulah. Sekarang ni buat macam itu. Iyalah, kita buat macam tu. Saya pernah ditegur. Kita buat macam tu. Kita buat macam tu. Tetapi macam mana orang tu nak yakin kita ikut dia? Ataupun orang yang mari Allah Akbar, dia nak sembahyang saja seorang dia. Kebetulan dia mari duduk sebelah kita, dekat kita ingat dia ni ikut kita. Dia Allahu Akbar. Kita pun imam dalam hati, aku imam. Dia Allah Akbar. Rakaat dah, aku tak rakaat lagi. Jadi mana satu betul Ustaz? Kena tegur. Disebut dalam kitab I'anah Talibin, cara apabila kita nak ikut orang sembahyang, kita takbiratul ihram, selepas takbir kita sentuh. Kena ingat apabila makmum tak disunatkan kuat takbiratul ihram. Pada kamu nak suruh kuat. Bahkan kalau kita berjemaah ramai-ramai ni, kalau kuat dia jadi, kalau sampai kedengaran 2-3 orang, makruh. Tu bukan cara kita nak beritahu kita ikut imam. Ulama dah buat elok dah. Nak membezakan antara kita nak tegur kesalahan orang sembahyang ataupun kita nak mengikut dia yang sedang sembahyang. Beza dia takbiratul ihram dahulu atau kemudian. Jangan sentuh dahulu. Ni mu tak pandai. Takbir dah Allahu Akbar. Ada orang mari Allahu Akbar, takbir sebelah aku. Kenapa? Tak, dia sentuh, nak ikut aku. Baru kita imam. Kita Allahu Akbar, dia mari takbir sebelah. Kita sembahyang maghrib. Bismillah, dia kuat juga. Sama-sama kuat. Dah. Aku bukan nak ikut mum, dia kata. Kita tak pasti. Sebab ulama bezakan kenapa? Ada waktu dia kita perlu sentuh orang yang sedang sembahyang, sedangkan kita bukan hendak mengikut dia bersembahyang. Habis sentuh kenapa? Nak tegur bahawasanya sembahyangnya telah batal. Sebab tu kita kena belajar. Apabila kita dah belajar, yang pertama kita yang nak tegur orang ataupun nak ikut orang, yang kedua orang yang ditegur ataupun orang yang diikut, sama-sama faham. Tiba-tiba kita sudah sembahyang, mari orang sentuh kita, masalah apa kat saya? Kena beritahu macam tu selalu. Sebab orang sentuh ni nak beritahu sembahyang kita batal. Wajib kata ulama kamu cegah apabila kamu lihat seseorang yang sedang sembahyang, yang sembahyangnya telah batal, wajib kamu beritahu dia segera. Jangan biarkan dia melakukan perkara mungkar ketika itu. Apa dia? Sembahyang dah batal tetapi masih sembah Allah. Kita biarkan dia dengan kesalahan, maka kita melakukan satu kesalahan. Tak boleh biar, walaupun dia tak tahu, sebab kita tahu. Nak tunggu dia salam, Assalamualaikum Allah, Assalamualaikum, baru kita tahu. Minta maaf haji, seluar haji koyak. Bila lagi kata? Rakaat mula-mula lagi koyak. Dah kenapa tak beritahu awal-awal? Saya sembahyang 4 rakaat letih lah. Ulang lah.
Beritahu selalu. Itu yang membezakan sentuh selepas takbir dengan sentuh sebelum takbir. Kalau orang mari sentuh selalu dah kita, apa dia? Kalau sama belajar. Kalau tak belajar, bila orang sentuh walaupun dia tak takbir, dia ni ikut aku ni. Jangan pula bila orang sentuh, ya, dia pun, oh saya nak ikut tuan sebenarnya. Tetapi kalau sama-sama faham, sama-sama belajar, ulama dah buat dah garisan dia, buat je. Faham tahu dah, tiba-tiba orang mari sentuh kita, ya ada, kita tahu dah, ya apa dia tahu minta maaf, pakaian tuan koyak sebenarnya, minta maaf tadi di saat tuan rokok ataupun sujud sebenarnya aurat melalui belakang, nampak dah sembahyang tuan batal. Ustaz, tak ada perbezaan sentuhan tu, sentuhan nak ikut dengan sentuhan nak tegur tu tak ada sama. Tidak ada sama, membezakan takbir. Kita berdiri sebelah dia, Allahu Akbar, baru sentuh. Kalau tak ada takbir, sentuh tu makna nak tegur lah. Kalau tak takbir, sentuh mengikut hukum cara nak tegur orang yang dah batal sembahyang. Tetapi tiba-tiba kita sentuh dahulu baru takbir, yang ni ulama kata haram, sebab kamu mengganggu orang yang sedang sembahyang sedangkan kamu masih belum sembahyang. Lain kalau kita sembahyang tiba-tiba kita sentuh, itu tanda kita nak ikut dia. Tetapi kalau belum takbir tiba-tiba sentuh, itu satu gangguan. Kecuali di saat perlu, seumpama sembahyang tadi dah terbatal. Mana tak kisah Ustaz Ya? kiri tak kisahlah, sentuhan Allahu Akbar. Tak apa, tak ada masalah. Mana-mana tangan yang selesa saja. Allah Akbar, kita selesa yang mana? Biasanya dengan tangan kanan biasanya kita sentuh imam. Kalau tak takbir dia sentuh kita boleh declare dia sebagai kita punya makmum. Macam mana? Dia tak takbir, kita terus sentuh dia terus dia. Dia sentuh dulu baru takbir. Dia sentuh baru dia takbir. Salah. Baik. Ya, kita tahu dia sentuh dan takbir, kita tahu itu yang dilakukan umum oleh masyarakat kita. Kita tahu dia nak ikut kita, tetapi perbuatan dia tadi haram. Kita tahu memang nak ikut aku, tapi perbuatan kamu tadi haram, berdosa. Maknanya sembahyang dia tak sah gitu. Sembahyang sah. Sah. Apabila melakukan perkara haram tidak ada kaitan dengan batal ataupun sah sembahyang, itu kesalahan yang lain. Seumpama sembahyang dengan kain plekat curi. Bagus dia nak sembahyang tetapi curi kain plekat dahululah. Tak jadi dia sembahyang dengan kain plekat curi. Walaupun mencuri itu satu dosa kesalahan, kain dia pakai tak halal, tetapi syarat sah sembahyang cukup, maka sembahyang dia tetap sah. Cuma ulama pertikaikan pahala sembahyang itu tak ada kat situ. Ulama pertikaikan. Sembahyang sah. Pergi buat haji dengan kita kata duit riba, duit rasuah dan sebagainya, sah. Cuma mabrur jauh sekali untuk haji mabrur. Bahkan haji tersebut kata tidak ada pahala, tetapi haji tetap sah. Kalau duit rasuah kita panggil haji wah gitulah. Haji rasuah. Masya-Allah. Salah kiblat. Baik, contoh salah kiblat dia dah batal sembahyang. Kita terus beritahu. Sembahyang tiba-tiba kita sembahyang ni, mari seorang arah ni belakang. Kenapa aku arah ni? Dah, sejadah dah arah ni dah. Rupa-rupanya sejadah sedikit, orang apa lintang. Kita ingat kau arah tu dah kiblat, satu je tak lipat. Yang tu atau ke RNR masalah dah kita.
Allah. Mayung Allah tu belakang. Nak pusing masa tu tak boleh. Pusing. Tak boleh. Batal lah. Sebab apa? Sebab kat situ bukan tempat yang kita perlu ijtihad. Yang perlu ijtihad ni masa duduk dalam hutan gelap, tak tahu matahari kat mana, bulan kat mana, tak tahu kiblat, masa tu hadaplah arah mana, tetapi perlu ijtihad terlebih dahulu. Maka walaupun tersalah tetap sah. Tetapi kalau tempat seumpama terbuka, tempat awam, kita je kebetulan lalai untuk cari arah kiblat, yang kena sana ada boleh tanya orang, pandai-pandai kita saja terus salah, berarti batal sembahyang. Kalau 3 hari dah kita duduk RNR tu tak pergi mana-mana, 3 hari kena qada. Dia buat apa ustaz kat RNR tu? Dia baru jual buah jambu. Baru buka gerai, 3 hari baru niaga, 3 hari tersalah kiblat. Qada mu. Jambu dia halal tak? Halal, tak ada masalah, tak ada kaitan langsung. Baik. فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة. Satu lagi, ini terakhir dah, cuma saya pergi ada satu surah Putra Hai. Jadi seorang jemaah tu alhamdulillah dia baru, dia kata saya, dia kata ustaz boleh tolong tunjuk tak, saya nak belajar sebenarnya, saya nak supaya hijrah lah. Dia kerja dahulu memang kerja sedap oil and gas, dia berhenti kerja, dia pun dah berusia, dia berhenti. Bagi saya mungkin keuangan dia dah cukup mencukupi dengan usia yang dia ada. Dia kata saya serugi kalau sekiranya masa saya terhabis begitu saja. Jadi alhamdulillah kalau cerita amalan dia, masya-Allah tabarakallah, banyaknya amalan sehari-hari. Cuma kita harap di saat dia cerita tak timbul rasa riya tu sahaja. Nah, daripada sebelum subuh sampai lebih kurang pukul 10 pagi penuh dengan ibadah. Sembahyang tahajud 4 rakaat, sembahyang sunat sebelum subuh dapat sekian-sekian, kemudian dengan sembahyang subuh berjemaah, lepas tu ada bayan, kemudian isyarat 2 rakaat, kemudian dengan sembahyang duha 8 rakaat. Dia buat 8. Dia nak hijrah, dia rugi kalau sekiranya masa dia habis tanpa ibadat pada Allah. Cuma hidup kita bukan setakat tu. Jadi dia minta pedoman dan nasihat. Cuma dia kata hari tu ustaz ada sebut mengenai jamak qasar. Dia telefon saya, dia kata saya keliru dah ustaz. Kemudian saya pergi pula kat Putra Hai tu, dia datang, saya keliru sebab apa? Saya kenapa ya? Saya pergi surah satu lagi. Ada seorang ustaz tu dia beritahu sembahyang jamak qasar ni tak ada syarat pun 2 marhalah. Apa-apa 2 marhalah tak ada pun. Nabi 5 km dah buat jamak dah. Kata letih lah kalau main ustaz macam ni. Ustaz bawah sangat ni. Nah, terus dikatakan tidak ada syarat lebih kurang 90 km jarak perjalanan. Itu khusus terutama ketika ibadat haji. Tiada sembahyang jamak kan, ibadat haji sunat. Sebab Nabi buat itu khusus kat situ, bukan di semua tempat. Ulama dah bahas elok-elok kat mana boleh jamak kasar, kat mana boleh jamak sahaja tetapi tidak boleh dikasarkan. Bak jimak tuan-tuan tahu belakang dah. Nah, dah. Jadi bak jamak kasar siapa tak? Ya Allah, yang ni yang jadi mengelirukan masyarakat. Ada yang macam ni lah, letih saya. Allah, kesiannya apabila orang mendengar ustaz kata balik kat rumah, kalau bukan rumah kita bolehlah kalau kita nak duduk niat tak lebih daripada 3 hari kita boleh jamak qasar, syarat lebih 90 km. Tiba-tiba ada orang mengajak beritahu tak ada pun syarat 2 marhalah. Kata ya Allah, kenapa lah boleh sampai macam tu? Ni masalah. Kadang-kadang gitulah. Nak kata pun tak reti nak kata lah kita. Nah,
kadang-kadang ilmu yang tuan-tuan pelajari perlu ditapis. Daripada saya pun sama, tuan-tuan tak puas hati tapis sekali lagi dengan orang yang terlebih alim. Cuma saya boleh tunjuk, saya boleh cari semula kat mana saya cerita mengenai sentuh tak sentuh tu dalam kitab I'anah Talibin. Sebab banyak dah tempat saya mengajar dan banyak kali dah saya baca perkara tersebut. Apa tadi? Akhir sekali. Falau lam yatma'inna, maka sekiranya tidak tamak-nina, tak tenang sebelum imam bangun daripada rakaat, tak sempat Allahu Akbar, tak sempat au syakka, ataupun kita syak, adakah aku dapat tenang sekejap ataupun tidak ketika rakaat bersama imam, fala yudrikur rakaat, maka tidak diperolehi rakaat tersebut. Kamu kena tambah satu lagi, wa yasjudu asyakul sahwi, maka sunat sujud sahwi bagi makmum yang syak tadi, yang dia ragu-ragu. Yang dia ragu-ragu sempat tak, sunat juga sujud sahwi sebagaimana di dalam kitab Majmu', li'annahu syakun ba'da salamil imam fi adadi raka'atihi fala yatahammalu anhu. Wallahu a'lam wa ilmu atama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Syarat makmum muafiq. Syarat makmum muafiq, makmum tersebut sempat berdiri dengan imam. Tempat berdiri, maksud sempat berdiri ni dia dah takbiratul ihram. Imam sedang berdiri, imam baca Fatihah ke, baca surah ke, imam baca doa iftitah ke, imam sembahyang sir perlahan zuhur asar ke, imam sedang berdiri qiyam, kita makmum pergi Allahu Akbar, selesai akbar, bermula saat tu kita baca Fatihah. Kalau kita baca Fatihah tidak cepat dan tidak lambat, tiba-tiba habis waladdallin, kita dikira makmum muwafiq. Makmum yang sempat berdiri dengan imam kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, iaitu tidak terlalu cepat dibaca dan tidak terlalu lambat. Nah, kalau lambat juga kemungkinan Bismillahirrahmanirrahim kita baca. Nah, kemudian siratal ladzina, sepatut habis dah, kita tak habis lagi, kita tetap makmum muwafiq. Sebab apa? Sebab sepatutnya habis dah, sepatutnya sempat dah. Dah. Ataupun kita lalai Allah Akbar, dia ingat Piala Asia ke apa, Malaysia boleh pergi ke dak ni, baru ingat lama baru baca Fatihah. Sepatutnya kalau sudah baca habis dah, kita makmum muwafiq. Makmum muwafiq kadar masa, bukan makmum yang sempat habiskan bacaan Fatihah. Bukan macam tu. Makmum yang sempat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan di saat imam sedang berdiri. Dia beza bacaan Fatihah dengan kadar masa. Yang ni dia tak baca Fatihah pun, dia berdiri saja, tetapi kadar masa cukup, dia tetap makmum muwafiq. Itu maksud kadar masa. Setengah orang dia keliru dengan dia kata makmum yang sempat baca Fatihah. Salah tu. Kamu tengok balik dalam kitab, dia sebut sempat baca Fatihah ataupun kadar masa baca Fatihah. Rujuk balik kitab. Nah, kadang-kadang kita baca kitab, kita kadang-kadang cepat sangat, kita tanggap makna kitab tetapi mengikut tanggapan diri kita, bukan mengikut tanggapan pengarang yang sebenar, apa yang pengarang hendak. Itu kadang-kadang jadi tersasul macam tu. Akhirnya lain yang
dibicarakan daripada apa yang dibaca yang hakikatnya lain yang ditulis oleh ulama. Kadang-kadang macam tu. Okey, baik. Makmum muafiq boleh jadi masbuk rakaat kedua, ketiga, keempat. Dia begini. Dia masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Begini, contoh rakaat pertama, kedua insya-Allah biasa tak jadi masalah. Yang berlaku biasanya rakaat ketiga dan keempat. Bukan makmum muafiq dia jadi masbuk. Tidak ada makmum muafiq jadi masbuk, tak ada. Yang ada makmum tu adakah dia muafiq atau masbuk. Dia tak akan bertukar. Muafiq tiba-tiba jadi masbuk, tak akan bertukar macam tu. Kita Allahu Akbar, aku muafiq atau masbuk? Tak tahu lagi. Imam rakaat, kita tak sempat kadar masa Fatihah pertengahan, kita masbuk. Nah, imam rakaat kita sempat sebenarnya masa kadar baca Fatihah pertengahan, kita muafiq. Nah, bukan bila kita bangun kita takbir dengan imam, aku muafiq dah. Belum lagi, tak tahu lagi kamu muafiq atau masbuk. Walaupun imam baru takbir, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya betul. Cepat lah. Aku baru 3, imam dah rokok lah. Dah, sama takbir. Dia takbir, aku terus takbir. Aku 3, dia 7 ayat dah. Ya, nak buat macam mana? Nah, tapi masa tu kita muafiq atau masbuk? Saya terus takbir selepas imam. Tak kira mun takbir lepas imam sekalipun, masa kamu berdiri itu adakah cukup kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan lebih kurang dalam 35-40 saat. Berarti kalau tak cukup, kamu adalah makmum masbuk. Apabila masbuk, jangan habiskan Fatihah, terus rokok dan cuba dapatkan tamakninah ataupun tenang bersama dengan imam di dalam rokok. Kalau kita terus rokok, tiba-tiba tak dapat tamakninah, rakaat tersebut kita tak dapat. Dan dia berlaku pada tiap-tiap rakaat. Yang tu kata rakaat ketiga dan keempat. Kita baru masuk, kita ikut, kita imam ketiga, kita rakaat ketiga. Ya, sama. Sebab tu dia sebut dalam kitab I'anah, boleh dalam kitab Muniyatul Musalli, masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Berarti kita rakaat ketiga, imam rakaat ketiga. Kita rakaat keempat, imam rakaat keempat. Contohnya sama-sama selesai baca tasyahud awal, sama selesai imam bangun, kita pun bangun, sama-sama bangun. Tetapi kita baca 4 ayat, imam dah rakaat, sedangkan kita baca tak cepat tak lambat, terus rakaat. Kamu adalah makmum masbuk. Cuba dapatkan rakaat tamakninah, tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat tersebut. Maknanya tak salah kalau kita tak habiskan Fatihah tu. Maknanya tak salah, memang tak boleh habiskan. Kata Fatihah tu rukun macam mana? Rukun baca Fatihah. Rukun bagi imam dan orang sembahyang seorang diri dan orang yang sempat baca Fatihah bersama imam. Sebab tu sebahagian daripada seumpama rakaat pertama sama juga Allahu Akbar, kita baca 2 ayat, imam rakaat. Ataupun imam sedang rakaat, Allahu Akbar, kita terus rakaat. Kita baca ada Fatihah? Tak baca. Sebab ketika itu Fatihah kita bagi setengah-setengah keadaan dalam sembahyang, imam menanggung Fatihah makmum. Bagi setengah-setengah keadaan sembahyang memadai dengan Fatihah imam, walaupun makmum tak sempat, walaupun hanya dengan bismillah. Imam rakaat, Allahu Akbar, kita pun Allah terus rakaat. Dapat tamakninah, dapat rakaat tersebut walaupun kita tak baca sepatah ayat Fatihah. Yang ni saya sebut ulang kali tuan-tuan, mungkin ada faham tidak. Satu,
Yang kedua, minta maaf lah, ramai sangat yang keliru. Sebab saya ulang banyak kali. Bahkan ramai sangat yang tidak mengetahui dengan tepat. Bila saya kata 2 rukun, dia kata 3 rukun. Saya tahu 3 rukun. 3 rukun yang boleh tertinggal, 3 rukun yang panjang tu untuk makmum yang tertinggal sebab uzur. Tu cerita lain pula. Yang tanpa uzur setakat 2 rukun. Tetapi sebahagian daripada kita, dia ingat apa-apa kes pun dia dimaafkan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Bukan semua keadaan. Yang tu kita dah terbiasa 3 rukun yang panjang, 3 rukun yang panjang. Itu kes-kes tertentu. Sebahagiannya hanya dibenarkan setakat 2 rukun bagi makmum muwafiq. Makmum masbuk 1 rukun pun dia tak boleh ketinggalan. Tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rokok, dia tambah lagi ihdinas siratal mustaqim, imam iktidal. Nak buat macam mana? Saya nak jawab apa habis masa dah? Jawab dia berdiri ya, tak tahu nak pergi ke mana lah jawab dia. Dah kalau imam iktidal dah, tiba-tiba kita masih belum rokok, kita tak boleh rokok. Makmum masbuk kalau dia lalai, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam Allah Akbar, rokok. Sepatutnya dia rokok. Dia baca juga Alhamdulillahirabbil alamin, Sami Allah liman hamidah. Sudah. Aku tak sempat dah rokok, tak dapat rakaat. Nak buat apa? Jangan rokok. Kalau rokok batal sembahyang. Habis dia nak buat apa? Imam sujud, sujud bersama imam. Seumpama kita baru datang, imam sedang iktidal, Allah Akbar, kita rokok, batal sembahyang. Walaupun kita rokok iktidal, kita tahu tak dapat rakaat, dah batal sembahyang. Sebab apabila kamu takbir, kena ikut imam dah. Iktidal tak boleh turun rokok. Tadi begitu juga kita makmum masbuk, imam iktidal, kita jangan rokok dah. Kalau kita masih belum rokok dan kelewatan untuk rokok, terus ikut imam tambah 1 rakaat. Dah lah, tambah banyak-banyak pening lagi. Setakat tu dahulu kita sambung semula lah, lewat dah. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Kalau nak tanya saya, boleh lepas sembahyang. Benda ni penting, tak ada masalah. Kita terangkan. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.